Yang mana antara ASB dan tabung haji yang lagi untung? Untuk pengetahuan korang, bonus ihsan ini adalah bonus bersempena dengan sambutan ulang tahun ASB yang ke-30 di mana ianya hanya terhad kepada 30,000 unit pertama sahaja yang bernilai 0.75%. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di next video. So, hari ini kita akan bincangkan yang mana lagi untung antara ASB ataupun tabung haji. Kita compare yang mana yang lagi untung. Saya beri contoh RM20,000 darabkan dengan dividen ASB berjumlah 5%, kita akan dapat RM1,000. RM20,000 kalau korang simpan dalam ASB, korang tak perlu nak bayar zakat, masih lagi di bawah 30,000 unit. Korang masih dapat bonus ihsan. So, total dividen ASB yang korang dapat adalah 5%. Total keuntungan korang tanpa tolak apa-apa adalah RM1,000. Apa akan terjadi kalau RM20,000 ni korang simpan dalam tabung haji? Kita tahu dalam tabung haji zakat dah tolak siap-siap. Dividen tabung haji adalah 3.1%. Bermakna kalau korang darabkan dengan RM20,000, korang akan dapat dividen sebanyak RM620. Walaupun RM20,000 ni kalau diikutkan nisab zakat, masih tak layak pun sebenarnya untuk bayar zakat. Tapi zakat dah tolak siap-siap. So, keputusan dia, ASB menang untuk jumlah simpanan di bawah RM20,299. Okey, macam mana kalau atas jumlah RM2,299 iaitu cukup nisab? Kita ambil contoh besar sikit supaya korang mudah nak faham. Kita ambil contoh RM100,000, okey? So, RM100,000 ni kita tahu yang dia ni layak zakat. Okey, kita tahu RM100,000 ni lebih daripada RM30,000, lebih daripada RM20,299. Bermakna jumlah ini boleh dikenakan zakat 2.5%. Bonus ihsan hanya terhad sehingga 30,000 unit saja. Bermakna 100,000 tolak 30,000 unit, korang ada lagi 70,000 unit yang tak layak untuk dapat bonus ihsan. Jom kita kira satu-satu. Okey, 100,000 ni kita bahagikan kepada 2, iaitu 30,000 dan 70,000. So, kita kira dulu 30,000. So, 30,000 kalau darabkan dengan 5%, kita akan dapat jumlah bernilai RM1,500. Dan RM70,000 kita darabkan dengan 4.25% sebab tak layak nak dapat bonus ihsan, kita akan dapat RM2,975. Total up kan, 2 ni 1,500 plus 2,975, kita akan dapat RM4,475. Jadi RM4,475 ni adalah total dividen yang kita dapat sekiranya simpanan kita di dalam ASB berjumlah RM100,000. Okey, tapi itu masih belum tolak zakat yang bernilai 2.5%. Kalau zakat daripada RM100,000 kita darabkan dengan 2.5%, jumlahnya adalah RM2,500. Jadi korang kena ambil dividen ASB iaitu RM4,475 tu tolak dengan zakat iaitu RM2,500. Jadi baki yang korang dapat adalah RM1,975 bersih. Korang simpan RM100,000 ni di dalam tabung haji. Okey, jom kita lihat pengiraan dia. Okey, RM100,000 ni kita tahu dividen tabung haji berjumlah 3.1% dan total jumlah adalah RM3,100 apabila dah didarabkan dengan RM100,000. Okey, kita tahu RM100,000 ke RM200,000 ke, kalau duduk dalam tabung haji,
dah tolak siap-siap zakat. Jadi bermakna RM3,100 itu adalah untung bersih korang apabila korang letakkan di dalam tabung haji. Jadi bermakna tabung haji lebih untung untuk simpanan di atas RM20,299. So dekat sini terpulang pada korang nak letak dekat mana, sebab masing-masing ada pilihan masing-masing. Tetapi dari kiraan tabung haji lebih menguntungkan kalau korang ada simpanan yang besar lah. Kalau korang ada simpanan yang tak besar, ASB lebih menguntungkan. Okey, kita tahu ada satu lagi bentuk ataupun kelebihan yang mana ada pada ASB tetapi tak ada pada tabung haji ataupun unit-unit trust yang lain, iaitu kelebihan leverage, iaitu ASB Finance ataupun ASB Loan. Okey, jom kita tengok kiraan untuk ASB Finance dan ASB Loan. Sebab kita tahu yang ASB Finance ataupun ASB Loan ni zakat tidak dikenakan kepada jumlah pokok ataupun jumlah pinjaman dan hanya dikenakan zakat kepada dividen sahaja. Okey, jom. Kita tahu kuasa leverage ataupun ASB financing yang ada pada ASB ni patuh syarat 30,000 unit darab dengan 5% adalah berjumlah RM1,500. 170,000 unit didarabkan dengan 4.25%. Okey, so total dividen yang korang akan dapat untuk jumlah 200,000 unit ASB adalah RM8,725 kalau korang buat pinjaman ASB. Tapi kita tahu loan ASB tidak dikenakan zakat kepada jumlah pinjaman tetapi hanya dikenakan zakat kepada jumlah dividen ASB sahaja, iaitu RM8,725. Okey, kita tengok semula. Untuk nisab pada tahun 2021 ni, jumlahnya adalah RM20,299. Tetapi dividen 200,000 berjumlah RM8,725 sahaja. Jadi, jumlah dividen yang kita dapat ni masih tidak layak untuk dikenakan zakat. Kalau kita nak bayar zakat juga, kena tunggu tahun hadapan. Dan jangan guna dividen ini, biarkan dia terkumpul sehingga cukup RM20,299 ataupun jumlah nisab pada tahun hadapan. Jadi RM8,725 ni tidak dikenakan zakat. Maka RM8,725 ni adalah keuntungan bersih. Jadi terpulang pada korang kalau korang nak guna mana-mana metod ataupun kaedah yang korang berminat. So kesimpulannya bagi saya, bagi mereka yang tak ada duit ataupun mempunyai simpanan yang kecil, kita boleh gunakan kuasa leverage ASB untuk membesarkan dividen ASB tersebut. Manakala kalau kita mempunyai simpanan yang besar, kita boleh simpan di dalam tabung haji untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan menyimpan di dalam tabung haji adalah lebih baik bagi kita sebagai seorang Muslim ataupun umat Islam. Hidup adalah tentang memberi nilai kepada orang lain. Saya harap korang dapat manfaat daripada video saya ni. Kalau korang rasa video ni bagi manfaat dekat korang, korang like button subscribe di bawah dan kita akan jumpa di next video.